Okey, so selamat tengah hari pada semua, Sizirian dengan juga Govani. So hari ini kita akan masuk kelas seterusnya iaitu kursus CUN 30031, masalah dan isu moral, program SLR dan SPN. Okey. Pengajar iaitu saya sendiri. So kita tak boleh ni sebab pukul 2 lagi saya ada kelas lain. Okey, so macam biasa kena tonton video. Okey. So tengok video tu detail. Kemudian korang kena buat rumusan lah berkaitan dengan video tersebut. Okey, nampak dua? Nampak Ustaz. Nampak. Nampak dua-dua? Nampak Ustaz. Nampak. Kena tekan ke Ustaz? Saya tekan. Dia berhenti Ah, Okey, tak apa. Ustaz video belum start pun. Ya? Hello. Ha. Videonya belum start. Apa dia? Videonya belum start. Dekat saya belum start. Oh, sebentar. Tak boleh kita pakai ni juga. Include. Okey, sekejap. Buka pintu ni sayang. Biar dia buka pintu. Ajar sudah ada. Itu bahaya. Jamai kan? Ini? Macam mana? Jamai kan? Jamai. Ini jamai. Awak ni comel belakang awak ni. Pasal gapo uduh? Awak order? Gapo? Siapa uduh? Awak ke saya? Saya. Comel lah kalian ni. Tak terang. Okay, Kak beli terang itu dah. Awak jadi datang ni. Ini saya. Ram nak hire dia. Tak apa pula. Dia tu kan tak pakai laki bini orang lain. Saya dengan dia tu. Kalau orang lain kan bini buat kerja rumah ke apa dia? Gosok baju ke apa? Buat breakfast ke apa dia? Saya dengan dia tak. Saya kena buat belakang kerja tu. Malam-malam saya kena gosok baju dia nak pergi kerja. Pukul 4-5 pagi saya kena bangun dah. Saya nak buat breakfast dia. Breakfast pula dia tak, saya makan roti. Dia nak pakai Lepas makan ke apa? Dia nak pakai Coco Crunch. Nestum. Ini. Gapo? Gapo kata? Tak kata kau. Comel ke tak? Jamai. Nak pilih tak lain pula. Betul. Biru. Macam. Tunggu mata dah. Tak habis lagi dengan Pak dia ni.
Dia tu kan. Kalau anak jerit pukul 3 4 pagi ni, saya kena bangun buat susu anak. Dia tidur mampu dia. Dia kan, tidur kan. Kalau tak pun tepi. Kesok sikit tak khabar pun. Ya ke? Saya kena bangun 3 4 pagi buat susu anak. Gapo ayah? Kata pula kak. Comel tak? Macam Saya nak pilih store lagi. Kalau dia 3 murah harga dia. murah. Berapa? Hanya tu lah. Berapa kat rasa? So 39. 29 ya? Ha. Beli 3. Kalau kau boleh comel. Macam nak kau pakai. No, ni dah. Sama kalangan dia. Oh, ni nak tidur dua. Tidak sini. Tak ada lagi pasal ni. Dia ke? Saya kena duduk rumah. Pukul 11 saya kena ada rumah dah. Saya tak ada klik lewat. Dia buat saya ni serupa budak sekolah. Kalau klik lewat kan, berapa kali dah saya kena tidur luar sebab klik lewat. Ada ke patut? Tak patut dia. Patut-patut kak tak sedut balik lah. Mujur saya suruh tidur luar. Kalau saya suruh awak tidur dalam legok air, awak nak? Saya. Nak kah? Tidur luar. Comel? Macam mana? Saya nak 3. Awak bayar eh? Kecek gapa dengan awak ni? Tak ada gapa. Ya malak kecek gapa? Tak ada gapa. Nak awak yang saya yang kecek gapa nak. Dia ada lang nampak aku kat sikit-sikit. Dia kata gapa? Nak awak yang saya gapa yang kata? Cuba. Kak tanya lah ya. Saya? Mak gapa aku? Ha? Tak apa. Mutan ke rumah. Aku korang mulai ke kucing. Okey, Govani dengan Caesarean. Ya Ustaz. Okey, apa yang okey, Govani dululah. Okey, apa yang rumusan dapat daripada video tersebut? Benda-benda Pasal suami dia tunduk dekat isteri dia. Macam apa ni? Isteri dia tu dalam keluarga macam lebih tinggi lah daripada si suami tu. Kira apa yang isteri dia nak, nanti dia punya suami tu buat dah. Okey. So, Caesarean? Lelaki dia terlalu baik. Lelaki terlalu baik. Okey, pengajaran moral dari situ apa dia? Jangan terlalu baik dengan masalah suami isteri. Masalah suami isteri. Okey. Okey, so hari ni kita nak bincang tajuk apa? Krisis keluarga. Ha? Krisis keluarga. Govani? Masalah suami isteri. Suami isteri. Okey, so hari ni kita akan bincang tentang krisis keluarga seperti mana yang dikatakan oleh Caesarean. Okey, Caesarean, awak dah baca buku Awak tahu ni? Ha? Awak baca buku Tak ada lah. Tak tahu? Macam mana awak tahu? Saya mula-mula tadi dah keluar. Oh, dah keluar? Okey. Okey, so hari ni kita akan ceritakan tentang krisis keluarga. Bila sebut krisis ni, masalah lah dalam keluarga tu. Okey? Okey. So kita pergi yang pertama, definisi tentang keluarga. Caesarean. Menurut Kamus Dewan Keluarga bermaksud isi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri beserta anak-anak. Keluarga adalah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat. Okey, Govani. Ya Ustaz. Okey, cuba awak huraikan apa yang Caesarean baca tadi. Maksudnya keluarga tu boleh terjadi kalau ada pertalian darah, perkahwinan
atau pengambilan anak angkat. Jadi kalau satu manusia tu berkelompok, jadi dia dipanggil sebagai keluarga. Okey. So definisi keluarga ni yang pertama sekali dia mesti terdiri daripada suami dan isteri lah. Okey. Suami dan isteri. Kalau tak ada ikatan perkahwinan tu dia tak panggil keluarga. Sebab definisi keluarga tu dah menyebut bahawa mesti ada ikatan suami dan isteri lah. Maksudnya suami dan isteri tu mesti melalui daripada perkahwinan yang sah lah. Kalau dalam Islam, akad. Dia ada beberapa rukun dia tu kena lalui. Kalau dalam Kristian, mungkin dia kena lalui majlis-majlis tu kan. Majlis perkahwinan. Jadi itu yang menandakan bukti bahawasanya manusia itu telah berkeluarga. Okey. Selain daripada suami isteri, dia mesti ada anak-anak. Kalau tak ada anak-anak pun dia mesti bagi keluarga. Kalau dia besar lagi, dia ada anak-anak. Kemudian suami isteri tu dah ada cucu, dia panggil atuk. Kan? Dan juga bahasa yang paling mudah iaitu bila sebut hubungan keluarga ni adalah satu kelompok masyarakat yang mempunyai pertalian darah. Maksudnya adik-beradik. Itu dipanggilkan sebagai keluarga. Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, Govani pula. Kepentingan kekeluargaan sebagai unit asas pembentukan masyarakat, kesinambungan generasi, mewujudkan ketenangan dan sifat tanggungjawab, mengelakkan masalah sosial dan pergaulan bebas. Okey, Sizril. Okey, cuba awak uraikan keempat-empat komponen kepentingan dalam keluarga ni. Sebagai unit asas pembentukan masyarakat. Kalau keluarga kan dia macam dia ajak anak-anak dia untuk sifat baik hati semua, tak buat masalah. So dia buat masyarakat yang baik lah kat situ. Okey. Kalau Lagi? kesinambungan generasi ni tak tahu lah. Tak. Kesinambungan ni apa Cik? Kesinambungan generasi tu anak-anak lah. Generasi kan? Kesinambungan saya tak faham. Kesinambungan tu sambungan daripada generasi suami isteri tu. Okey. Okey, contoh awak tengok dalam keluarga Cina kan. Dia ada nama pengenalan dia, keluarga dia tu ada kat depan, betul? Contoh macam Lim. Jadi mana-mana yang lahir daripada Lim tu, keluarga Lim tu dekat depan ni semua ada Lim. Lim. Itu maksudnya keluarga dia tu adalah keluarga daripada keluarga Lim. Betul? Itu maksud kesinambungan. Dia senang cerita ada pewaris. Itu dinamakan sebagai keluarga, kepentingan keluarga. Kenapa orang berkahwin? Untuk generasi lah. Betul? Okey, ada yang ketiga? Juga keterangan dan sifat keluarga ni kalau suami isteri tu ada anak, dia macam akan tenang sikit, macam rasa happy lah juga sebab ada anak kan. Lepas tu dia akan rasa bertanggungjawab atas anak dia. Okey. Mewujudkan ketenangan dan sifat tanggungjawab. Maksudnya kita suami isteri ni, suami dia ada tanggungjawab dia, isteri dia ada tanggungjawab dia, anak-anak ada tanggungjawab dia, mak ayah ada tanggungjawab dia. Semua yang duduk dalam keluarga ni, daripada suami isteri, mak ayah kita sampai anak-anak, cucu apa semua tu, masing-masing ada tanggungjawab. Okey, itu kepentingan dia. Sebab nak menjamin keluarga bahagia ni. Boleh faham? Kemudian mengelakkan masalah sosial dan pergaulan bebas.
Ustaz. Fikir. Kenapa digalakkan berkahwin? Digalakkan kahwin untuk membesarkan lagi supaya Ha. supaya kalau anak dia ada besar nanti dia ada tanggungjawab sendiri. Okey. Kenapa kita galakkan masyarakat sekarang ni berkahwin lelaki dan perempuan? Dia tak boleh berkahwin lelaki dengan lelaki. Kenapa digalakkan? Supaya hubungan kecintaan tu, kasih sayang apa semua tu disalurkan dalam keadaan yang betul. Contohnya bila suami isteri ni dia adalah hubungan-hubungan intim dia apa semua. Dan kalau tak berkahwin berlaku benda tu, itu yang dinamakan sebagai benda yang masalah sosial tu. Seks bebas. Kan? Apa semua gejala apa nama kan? Seks bebas apa semua tu lah. Kan? Jadi bila ada perkahwinan tu, perkara-perkara tersebut seperti seks bebas tu dapat dibendung. Itu dia kata dapat mengelakkan daripada masalah sosial. Engkau berhubung tanpa berkahwin, tak baik. Tapi kalau engkau berhubung dengan berkahwin, itu adalah benda yang baik di dalam keluarga. Sebab itu yang dikatakan tadi, kesinambungan generasi. Faham? Boleh faham, Sizirin? Sizirin? Ustaz. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey, kita pergi yang seterusnya. Isu kewajipan keluarga. Okey, Govani. Kewajipan suami terhadap isteri. Maksudnya kewajipan isteri terhadap suami. Kewajipan bersama suami isteri. Kewajipan ibu bapa terhadap anak. Kewajipan anak terhadap ibu bapa. Okey, Sizirin. Apa maksud kewajipan tu? Sesuatu benda yang perlu dibuat. Benda yang perlu dibuat, yang wajib dibuat, betul? Ataupun dinamakan sebagai tanggungjawab ataupun kita panggil keperluan yang kena buat. Maksudnya kena buat, tak boleh tak buat. Jadi nanti Sizirin dengan juga Govani bila dah berkahwin, benda-benda ni kita nak kena buat. Kan? Kewajipan suami terhadap isteri. Okey, Sizirin. Apa kewajipan suami terhadap isteri? Bagi nafkah. Bagi kasih sayang. Bagi perhatian juga. Atau dengar keluhan isteri tiba. Lagi? Itu juga. Okey, Govani, ada? Nak tambah? Tak ada. Bila kata kewajipan tu seperti mana yang Sizirin sebut lah. Contoh yang paling utama sekali iaitu memberi nafkah kepada isteri. Nafkah ni contohnya di segi ke tempat tinggal, pakaian, apa lagi? Nafkah zahir dan batin, kewangan. Apa lagi? Apa nama? Banyaklah keperluan-keperluan Kasih sayang. dia. Kasih sayang semua bla 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 kan. Jadi itu tanggungjawab yang kita kena buat sebagai suami. Kita tak boleh mengharapkan orang lain, tak boleh harapkan parent dia, tak boleh harapkan mak bapak dia, tak boleh harapkan adik kita, tak boleh harapkan siapa-siapa. Sebab suami itu sendiri yang kena berperanan tentang kewajipan dia terhadap isteri dia. Okey. Okey, kewajipan isteri terhadap suami. Sizirin, macam mana? Tolong suami macam gosok baju ke,
Baju, basuh baju, sarapan pagi. Sentiasa layan suami dengan baik. Start. Saya nak pergi tanah hajat boleh? Boleh, pergi lah. Okay. Okey, Sizirin. Macam awak kata tadi kan, basuh baju, gosok baju, bagi makan. Adakah itu tanggungjawab isteri saja ke suami pun boleh buat benda tu? Suami pun boleh buat. Jadi maksudnya kena kerjasama lah kan? Sebab tu kalau kahwin, kalau kita macam contohnya isteri bersalin, dia duduk dalam bantang kan? So suami lah kena berperanan cuci baju. Takkanlah tangan pantang isteri tengah berdarah banyak tu kita nak suruh dia cuci baju. Kan? Tu tanggungjawab suami lah. Satu lagi tanggungjawab suami yang paling penting adalah menjamin keselamatan pada isteri. Okey, apa lagi? Jizrin. Yang mana? Kewajipan isteri. Apa Ni kewajipan isteri terhadap suami. Apa lagi? Tidak mengabaikan suami. Tidak mengabaikan suami. Maksudnya kena sentiasa melayani suami dia. Contoh lagi kalau katalah suami dia minta kan. Faham nak minta apa? Jadi isteri tu kalau tak ada apa-apa halangan, dia tak period ke apa ke, dia kena melayani suami dia. Tu tanggungjawab dia lah kan. Tu dinamakan kewajipan tu. Okey, boleh faham? Okey, kemudian kewajipan bersama suami isteri, apa dia? Saling memberi kasih sayang. Saling memberi kasih sayang. Okey, macam mana tu saling bagi kasih sayang? Cuba bagi contoh dia. Tadi masa berdua, gurau ke apa ke. Tu tengok ayang ke berdua ke. Tadi masa berdua untuk lagi eratkan hubungan. Okey, satu lagi apa dia? Suami isteri ni, dia kena saling menghargai satu sama lain. Macam tadi kita tengok video lah. Video tadi kan. Tengok isteri dia buat kat suami dia macam mana. Kan? Jadi sebagai isteri dia tak boleh lah buat kat suami dia macam tu. Queen control. Dia kena taat lah pada suami dia. Tak boleh mengarah-arahkan suami dia. Tak boleh tengking suami dia depan orang ramai. Kan? Dia tak boleh paksa suami dia. Dan tak boleh bagi suami dia tidur luar. Boleh faham? Itu tanggungjawab suami isteri. Kemudian kena menjaga aib sesama suami isteri lah. Kan? Kalau ada buruk-buruk suami ke buruk-buruk isteri ke, kita tak boleh lah cerita dekat orang lain. Kan? Sampai sampai tempat tidur, sampai di tempat tidur pun kita cerita kat orang lain tak boleh lah. Salah lah. Sebab kita tak menunaikan tanggungjawab bersama. Kan? Itu antara contoh-contoh lah. Okey, yang seterusnya. Kewajipan ibu bapa terhadap anak. Govani. Kewajipan ibu bapa pada anak-anak macam kita bagi makan ke anak-anak. Kita bagi sekolah. Kita bagi tunjuk ajar. Okey. Kena bagi didikan. Okey, Govani, saya nak tanya awak lah. Dengan isu sekarang ni. Okey, sekarang ni orang memang hantar anak dia sekolah. Memang hantar, siap tuition lagi. Tapi dia kata, okey, aku dah hantar anak aku kat sekolah, jadi tanggungjawab aku dah lepas.
Jadi kat sekolah cikgu dia lah kena jaga dia. So apa komen awak tentang benda tersebut? Tak patutlah macam tu. Sebab ibu bapa dah kasih kemudahan kat anak-anak, jadi kena buat lah. Okey. Sizirin, apa komen awak? Patutnya bagi perhatian kat anak tu. Bagi perhatian lah kan. Mana boleh lepas tanggungjawab tu kat orang lain. Anak dia sendiri kot. Darah daging sendiri. Betul? Jadi itu yang kita nak bagi tahu kat sini. Jadi dalam subjek moral ni, dia nak ajar kita macam mana sekalipun kita sibuk, jangan kita abaikan tanggungjawab kita kepada anak-anak. Esok nanti korang dah berkahwin, dah ada anak, kena bertanggungjawab dengan anak-anak. Jangan sekadar hantar sekolah je, belanja semua cukup bagi, duit semua bagi, dah lepas. Tak boleh macam tu. Okey? Sebab anak-anak tu dia nak perhatian daripada mak bapak dia. Okey? Okey, kemudian seterusnya, kewajipan anak terhadap ibu bapa. Govani pula. Kewajipan anak ni macam hormat dekat ibu bapa. Lepas tu kemudahan-kemudahan yang dia kasih, kita kena hargai. Lagi banggakan dia, macam dalam belajar tu kita kena buat yang terbaik. Banggakan ibu bapa tu. Okey, Sizirin. Okey, saya bagi satu contoh lepas tu awak bagi pandangan. Kan sekarang ni ramai masyarakat yang ada dekat negara dekat dunia lah, termasuk negara kita lah. Ramai bila mak bapak dia dah tua, dia hantar mak bapak dia dekat rumah orang tua-tua. Sebab dia tak boleh nak jaga. Salah satu isu dia mungkin disebabkan isteri dia tak suka, ataupun anak-anak dia lemas ke apa ke, ataupun disebabkan dia tak sempat nak jaga mak dia, dia hantar dekat sana. So apa pandangan awak? Tak patut lah. Tak patut. Sebab apa tak patut? Sebab kalau time kecil pun kita sakit apa semua, mak kita jaga. Kalau isteri selemas ke apa ke, ya itu mak kita. Kalau anak-anak pun fikir macam rimas ke apa ke, itu nenek dia orang. Betul lah. Keputusan bapak tu penting. Ketua-ketua. Betul. Okey, betul. Betul apa yang awak kata. Jadi sebagai suami tu ketua keluarga kan. So dia kena buat keputusan lah, walaupun isteri dia tak suka ke apa ke, anak-anak dia kan, dia tak boleh lah mengikut. Sebab kita kena ingat satu hari nanti kita akan jadi tua. Betul? Kita pun akan ada cucu, kita pun akan ada menantu apa semua. Nanti satu hari kita buat dekat mak bapak kita, benda tu akan berlaku kat diri kita. Anak-anak kita akan buat kepada kita. Kita tak tahu kan. Mungkin tu balasan Tuhan pada kita. Jadi kita sebagai ketua keluarga lah kena berperanan. Kena ada etika, kena ada akhlak, kena ada moral yang tinggi. Bila kita ada benda-benda tu semua, so benda-benda tu takkan jadi masalah pada kita. Kena ingat, orang tua ni kalau macam mana sekalipun, dia ni dengan kita ke apa ke, tapi kita kena ingat, dia tetap ibu ayah kita. Betul? Macam awak kata tadi lah, Sizirin, dia dah besarkan kita, dia jaga kita sakit apa semua kan. Boleh pun dia boleh layan kita. Takkan kita tak boleh nak layan kerenah dia waktu tua kan. Itu. Okey. So ada apa-apa nak tanya tentang ni? Ya ada. Kau ni? Tak ada. Tak ada. Faham lah dua-dua ni? Boleh. Okey, yang seterusnya. Dah habis kesimpulan.
Okey, kesimpulan. Govani. Okey, kesimpulannya dari sini satu keluarga tu dia boleh dipanggil keluarga kalau ada pertalian darah, kalau melalui perkahwinan, itu baru dipanggil keluarga. Lagi kesimpulan yang saya dapat, kita ada kewajipan dalam diri kita. Contoh macam kewajipan seorang isteri pada suami, kewajipan suami pada isteri, kewajipan seorang anak, kewajipan seorang ibu bapa. Dari dalam tu ada punya ni kewajipan macam hormat orang tua. Macam tak boleh layan buruk. Okey. Ada lagi? Itu je. Okey, Sizirin, apa rumusan yang awak dapat? Kesimpulan yang awak dapat apa yang kita belajar ni? Dalam keluarga, setiap individu tu kena buat jalan kerja dia lah. Tanggungjawab dia kena jalankan lah. Macam bapak dia bagi nafkah dekat bini dia apa semua. Lepas tu bini dia pun kena jalankan tanggungjawab dia. Lepas tu kalau anak jangan tak bagi perhatian, takut terpesong. Lepas tu anak pun kenalah bagi bagi yang terbaik untuk ibu bapa dia. Okey. Ibu bapa dia jangan ni lah. Jangan macam berharap lebih sangat. Okey. Bagus. Jadi maksudnya korang dua-dua ni faham lah akan tajuk yang kita bincang pada hari ni kan. Okey, jadi kesimpulan yang kita dapat untuk subjek tajuk kita pada hari ni, iaitu individu yang cemerlang akan lahir daripada keluarga yang gemilang. Kalau keluarga tu melaksanakan tanggungjawab dia masing-masing, faham tanggungjawab, melaksanakan buat apa yang sepatutnya, so anak-anak dia pun akan dilahirkan dalam keadaan yang baik lah. Betul? Betul. Mendapatkan keluarga gemilang memerlukan kerjasama daripada semua ahli keluarga seperti ibu bapa dan anak-anak. Itu memang tak dapat tidak, memang kita kena buat. Kalau nak keluarga tu sempurna, sukses, maka semua kerjasama tu kena ada, tanggungjawab semua kena buat. Tak boleh abaikan satu pun tanggungjawab tersebut. Sebab kesan dia akan berlaku kepada keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita ataupun suami kita. Okey, kalau kita kurang bertanggungjawab kepada anak-anak, boleh jadi anak satu hari lagi tak capai lah seperti mana yang kita nak. Dia boleh jadi masalah-masalah sosial lain, mencuri dan sebagainya. Masalah dadah. Apa semua yang kita bincang sebelum ni kan. Tu. Okey, saya nak bagi satu contoh dekat korang lah, isu-isu yang berlaku sekarang ni. Okey, saya nak tanya pandangan korang. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok dekat dunia sekarang ni, masalah sosial banyak berlaku. Betul? Terutama dengan negara kita lah. Antaranya budaya mak rempit. Dan itu semua kalangan-kalangan remaja. Apa lagi? Bawah lagi pada mak rempit, kalangan kanak-kanak yang bawah sekolah menengah, sekolah rendah. Yang sekolah rendah. Dipanggil apa nama? Junior rempit. Iaitu buat basikal malam-malam lah, ramai-ramai lalu kat bandar apa semua tu. Kan? Basikal lajak apa semua tu kan. Okey. Kemudian kita tengok lagi banyak. Kadang-kadang di bangku sekolah ada something. Kan? Ada something sekolah. Kalau dulu dekat sekolah kita panggil something tak kucing lah. Kan? Lepas tu ada mounting sekolah. Lepas tu ada masalah lepak di kedai game. Cyber cafe sekarang ni kan. Dulu kedai game lah. Sekarang ni kita panggil cyber cafe. Kenapa benda tu berlaku? Okey, saya nak tanya dulu. Kenapa benda-benda tu berlaku? Cizirin. Mak bapak dia tak bagi perhatian kat dia.
Mak bapak tak bagi perhatian. Contoh anak tu minta duit, dia bagi je. Kalau anak pun pergi cyber cafe apa semua. Okay. Lepas tu dia tak hiraukan anak, dia hantar je anak pergi sekolah tu dah. Okay. Ada lagi? Itu je. Okay, kau Bani? Ini sebab kurang perhatian daripada ibu bapa lah. Contoh dia macam dia nak keluar ke apa, apa ni, dia keluar terus tak beritahu nak pergi mana semua. Lagi kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Macam aktiviti keluarga, apa ni, kurang erat dekat, kurang erat dilakukan. Jadi dia pun bergaul lah dengan orang lain. Sampai mencetuskan dia macam masalah-masalah rempit gitu, masalah-masalah samsek kat sekolah. Macam kita tahu remaja ni perlukan perhatian. Tu. Okay. So kita tahulah disebabkan benda tu mungkin disebabkan perhatian daripada ibu bapa lah, maksudnya tanggungjawab, betul. Tanggungjawab ibu bapa tak ditunaikan. Sebab itu anak dia keluar malam, sepatutnya budak-budak keluar malam tak boleh dalam undang-undang kita pun. Kan? Menjadi satu kesalahan tanpa ibu bapa. Kan? Sebab tu kita tengok ada pernah berlaku dekat Johor kan. Kereta mabuk tak silap saya. Langgar satu gerombolan budak-budak basikal lajak ni pada tengah malam kan. Pukul 1 pagi tak silap saya. Pukul 1 pagi ke 12 tengah malam macam tu. Langgar. Berapa ramai yang mati kan. Apa semua. Tu tahu Ustaz. Jadi sebab itu pengawasan daripada ibu bapa ni sangat penting untuk kejayaan anak-anak dia, untuk mengelakkan berlakunya masalah-masalah sosial tadi ya. Dan sebab itu sebenarnya nak membendung masalah-masalah sosial ni, dia tak boleh daripada kerajaan dulu. Maksudnya dia tak boleh kita memihak ke satu pihak. Kita pihak pada kerajaan, kita pihak pada sekolah, kita pihak pada orang tertentu, tak boleh. Dia sebenarnya nak mula benda ni, semua pihak kena bekerjasama. Dan juga yang paling penting peranan daripada keluarga. Peranan daripada ibu bapa untuk menentukan anak-anak dia ni supaya mempunyai budi pekerti yang baik lah. Kan? Mempunyai kemoralan yang tinggi, mempunyai etika yang baik, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah tersebut. Okey. So daripada masalah tadi yang korang cerita punca apa semua tu, so macam mana kita nak tangani masalah tersebut? Sizirin. Limitkan had lepak apa semua. Macam mana keluarga nak tangani masalah tersebut? Kalau nak lepak boleh, macam dia nak lepak kat luar kan. Boleh, tapi ada limit dia lah. Pukul 10 tak balik lah. Lepas tu pukul 12 check balik dia orang ni dah tidur ke belum. Takut dia tidur. Okay. Kalau tidur lah senang sikit kita macam tak tidur kan. Okay. Apa lagi? Itu Ustaz. Itu je. Okey. Kau Bani, macam mana kita nak selesaikan? Nak jawapan lain daripada Sizirin? Tak nak sama. Bagi didikan lah. Bagi didikan. Contohnya macam tolong ajar dia. Lagi kalau dia buat salah, kita kasih hukuman, tapi bukan hukuman secara fizikal. Kira macam dia buat salah, kita rampas handphone dia ke, tak kasih keluar rumah.
Okey, apa lagi? Tidak fikir. Ha? Ni bagi didikan agama supaya dia sedikit sebanyak dia tahu mana baik mana buruk. Okey. Ada lagi? Itu je kot. Okey, bagus. Si Zirin dan juga Govani bagi pandangan. Jadi sebenarnya kalau kita nak kata solution ni banyak sangat kita ada. So bergantung kepada individu untuk nak buat ataupun tak. Betul. Jadi sebenarnya masalah-masalah ni boleh dibendung tapi mesti bermula daripada keluarga itu sendiri. Sebab keluarga tu yang paling dekat dengan anak-anak tersebut. Okey, satu lagi isu lah. Isu yang terakhir. Isu mengenai suami isteri. Tadi kita kira ibu ayah dengan anak-anak. Sekarang ni suami isteri. Okey. Sekarang ni kita tengok dalam khususnya negara kita lah. Berlaku penceraian suami isteri ni terlalu tinggi. Okey. Penceraian sama ada dalam agama saya sendiri ataupun agama lain saya pun rasa samalah. Kan? Faktor dia salah satunya disebabkan hubungan di luar daripada perkahwinan lah. Maksudnya isteri tu ada hubungan lain, suami ada hubungan lain disebabkan orang lain, sebabkan perempuan lain, sebabkan lelaki lain. Kan? Selain daripada faktor-faktor ekonomi. So, saya nak tanya kamu dua orang, kenapa benda tu berlaku? Sizrin. Sebab Siapa cakap dulu? Sizrin dulu. Mungkin lelaki tu terlalu fokus kat kerja kan. Sebab perempuan takkan start buat benda tu kalau lelaki macam abaikan perempuan tu, macam terlalu fokus untuk kerja. Perempuan nak perhatian. Okey. Tu je. Awak dah ada awet belum? Dah ada awet belum? Tak ada. Oh, tak ada. Cara cerita tu macam ada awet dah tu. Tak ada. Okey, Govani. Ya. Apa ni, moral diri tu kurang. Contohnya macam orang apa ni, lelaki ke bini buat salah je terus macam nak cari orang lain. Apa ni, apa ni, kekuatan dalam diri macam lemah. Kira macam buat silap dalam keluarga je terus ni cerai apa semua. Lagi apa lagi? Dia pun sebenarnya pun boleh terpengaruh dengan sekitar macam apa ni, terpengaruh dari media masa semua. Boleh jadi juga macam apa yang terartis. Okey, selain daripada tu apa ada lagi? Kesefahaman tu. Kesefahaman suami isteri tu. Sebab apa berlaku benda-benda tu semua yang korang sebut tadi ni? Sebab tak ada kesefahaman. Bila berkahwin, bila kita sebut nak berkahwin ni, kita kena terima segala-galanya keburukan dengan kebaikan yang ada pada pasangan kita. Betul. Kan? Lawa ke, tak lawa ke, ada masalah lain ke, dia anak luar nikah ke, apa ke, itu ke, ini ke. So, kita sebagai pasangan dia, kita kena terima dia seadanya. Okey. Kadang-kadang, orang perempuan ni,
ataupun kita orang lelaki ni, bukan semua benda yang kita nak dekat pasangan kita tu ada. Tapi kita kena ingat, dan tak ada manusia yang akan dapat semua benda perfect untuk diri dia. So dia akan ada sikit-sikit kekurangan. Jadi maksudnya kita ni nak kena belajar macam mana kita nak menyesuaikan diri, kita nak menerima hakikat keadaan tersebut. Jadi sebab itu dekat sini penekanan dalam perkahwinan ni, kesefahaman tu sangat-sangat penting. Bila kita menikah dengan perempuan tersebut ataupun perempuan tu menikah dengan lelaki tersebut, so dia kena terima segala-galanya yang ada pada diri orang lelaki tu. Sebab itu dalam perkahwinan, sebelum nak berkahwin, persediaan yang sangat rapi, kena cukup. Bersedia nak berkahwin, di segi knowledge tentang nak berkahwin tu dah cukup belum, bersedia nak jadi suami orang, kemudian nak hidup bersama, bersedia menerima ataupun tak keburukan-keburukan yang ada, benda-benda yang tak sepatutnya ataupun benda yang kita tak nak tu ada kepada pasangan kita, kita bersedia ataupun tak. Jadi benda-benda tu yang kita nak kena persefahaman tu. Jadi kalaulah kita kahwin, kita hanya kira kita, laki kira-kira laki, so perempuan kira perempuannya, sampai bila pun rumah tangga tu tak akan bahagia. Sampai bila pun rumah tangga tu tak akan aman, tak akan cantik. Jadi nak rumah tangga tu bahagia, nak cantik, maka dia kena terima lah. Dua-dua orang kena terima. Suami dia kulit gelap, so dia kena terima lah suami dia kulit gelap. Kan? Suami dia gigi jongang, dia kena terima lah. Isteri dia tak putih, isteri dia tak kebu, ada jerawat banyak contoh. So dia kena terima lah keadaan tersebut. Barulah rumah tangga tu akan jadi bahagia. Okey. Daripada yang tu, so macam mana kita nak selesaikan isu tersebut? Si Zirin, suami isteri tadi. Apa? Nak selesaikan masalah suami isteri tadi tu, macam mana kita nak selesaikan? Awak bagi cadangan. Bincang balik dengan suami isteri tu. Bincang balik dengan suami isteri tu. Contoh? Dekat lembut, masalah apa semua ni. Bincang. Daripada kita pendam je kan. Daripada pendam baik kita beritahu je. Selesaikan satu perkara tu. Dan dengan elok. Okey. Tadi macam ni Ustaz Gigi jongang apa semua Contohlah tadi saya sebut. Itu semua benda tu boleh ubah. Muka jerawat apa semua tu. Macam bagilah bimbingan kat isteri tu, beli apa tu. Hantar pergi ni lah. Pergi apa nama? Kecantikan ni. Pusat-pusat kecantikan. Okey. Yang apa, suami jongang tu boleh buat braces. Okey. Jadi maksudnya kesimpulan dia yang awak sebut tadi, kena saling bantu-bantu macam saling bantu-bantu, saling belajarlah tentang pasangan masing-masing, kan? Okey, Gomani pula. Cara nak mengatasi masalah ni lebih kurang kita boleh bincang pasal masalah, kita dari media masa pun kita boleh rujuk. Contohnya macam kita nak bahagikan seseorang tu, kita tengok dekat handphone je. Macam kat handphone tu ada tunjuk gambar Hawaii ke, boleh ajak pergi melancong. Bila dia pergi melancong ke apa, nanti hubungan tu makin erat.
Kat situ dia masalah ketegangan keluarga tu kurang lah antara pasangan. Selain pergi melancong ke tempat-tempat terdekat pun boleh mengeratkan hubungan, macam ajak pergi makan. Kadang-kadang kita kena buat apa yang perempuan buat. Sekarang perempuan kena buat apa yang lelaki buat, macam tengok bola ke. Okay, bagus. Kat situ boleh timbul lah. Dari situ dia boleh timbulkan kesefahaman antara dua pihak. Okey, mencari persamaan lah, titik persamaan. Kan? Maksud awak tu. Macam contoh pergi melancong, nak dapat keserasian tu, kan? Okey, bagus. Kedua-dua, Zidrian dan juga Govani bagi pandangan yang cantik lah bagi saya, kan? Satu lagi, untuk ni cuma saya punya idea lah. Untuk memastikan keluarga ni bahagia tak bahagia, satu lagi, suami ni sebagai ketua keluarga, kan. So macam Zidrian kata tadi lah, dia nak orang perempuan ni, dia nak penghargaan, dia nak perhatian, betul. Jadi kita sebagai suami ni yang cari nafkah apa semua ni, kan, yang memelihara keluarga kita ni. So kita sekali-sekala tu bawa lah isteri ni pergi makan, beli hadiah untuk dia, kan, untuk menarik kesukaan dia tu. Jadi hubungan tu makin lama makin cantik lah. Sebab isteri ni dia rasa diri dia dihargai. Sama juga macam anak-anak kita, kan. Beli baju baru ke, hadiah ke, bawa melancong ke, bawa berjalan macam Govani kata tadi, kan. Satu yang surprise untuk dia, buat kejutan. Sebenarnya yang kita tengok dalam filem-filem tu, orang nak tunjuk celebrate untuk isteri, celebrate untuk suami, tu kita boleh tiru lah. Benda-benda yang baik daripada filem tentang keluarga-keluarga ni kita boleh tiru lah, kan, untuk kita mewujudkan keharmonian dalam keluarga kita. Jadi benda-benda yang baik tu kita kena tiru. Benda yang tak baik tu daripada filem kita kena tinggalkan lah. Kita kena jadikan sepadan pada diri kita. Okey, boleh dekat tu? Boleh. Okey, ada apa-apa tak nak tanya tentang tajuk kita bincang ni, krisis keluarga? Ada tak? Setakat ni belum ada lah. Setakat ni belum ada. Faham sangat lah. Kan tajuk ni mudah sangat. Tajuk ni Bagi Zidrian mudah tu sebab dia ni ada awet ni. Oh, dia dah awet Zidrian? Okey. ada Ustaz. Govani dah ada awet belum? Tak ada. Muka handsome tak ada awet? Tu. Tak ada Ustaz. Waktu belajar ni kena ingat, belajar dulu. Jangan duk kira awet-awet sangat. Jangan disebabkan benda tu diganggu waktu kita belajar, ganggu kita punya konsentrate untuk belajar. Kan, sekarang ni kita belajar, kita fokus belajar. Jangan ada benda-benda lain yang ganggu. Kalau ada awet, nak kena fikir awet. Kan? Ganggu belajar kita. Esok korang dah kerja, dah ada duit. Waktu tu nak fikir nak cari awet ke, nak cari bini ke. Kalau boleh jangan cari awet lah, cari bini. Awet ni takut lama-lama terlajak. Kan? Dah banyak pun terbukti dekat luar sana. Cari bini. Nikah terus. Umur muda-muda ni kena kahwin. Supaya sebelum kita kena rancang macam ni dalam keluarga. Kita ni kena pastikan kita bekerja bila, kita berkahwin bila, dan kena pastikan kita dah pencen nanti anak-anak kita dah kerja. Jadi tanggungjawab kita dah selesai waktu kita pencen. Waktu tu kita nak berehat ke, kita nak pergi melancong dengan isteri ke, macam saya ni nak pergi Mekah ke, nak buat umrah setiap tahun ke, nak berehat dekat apa tu, dah boleh dah. Tak payah fikir nak cari duit lagi, nak untuk sara anak sekolah ke apa ke.
Tapi kalau Tuhan nak bagi juga anak, waktu saya dah umur 50 pun Tuhan nak bagi anak kat saya, kita terima lah kan. Tapi perancangan dalam hidup kita, saya nak beritahu korang kena kemas. Daripada sekarang, macam korang ni daripada sekarang korang kena rancang dah. Nak belajar sampai bila, nak kerja waktu bila, nak menikah bila, nak dapat anak macam mana, dan waktu ni pencen semua dah selesai. Itu perancangan yang cukup baik dalam kehidupan kita. Okey. So, kita dah tahu tentang kesimpulan. Kita dah bincang beberapa isu tadi yang saya bangkitkan. So, sekarang ni kita nak tengok latihan. Okey, ni latihan yang korang kena buat lah. Antara Govani dengan Caesarean. Itu punya latihan dah masuk lah dalam tim. Dah. Govani? Dah. Bagus. Itu yang saya nak tu. Okey, ni yang baru punya. Latihan pengukuhan. Bagaimana cara mendirikan keluarga bahagia dan bertanggungjawab. Korang kena cerita macam mana. Okey, buat dalam Word. Siapkan sebelum pada 18 bulan 12. Lebih kurang 3 hari lagi. Hantar ke Microsoft Team. Okey, macam itu. Nanti saya akan buat order. Okey. Ada apa soalan nak tentang latihan ni? Tak ada. Tak ada ya? Govani? Setakat ni tak ada. Okey, sekali lagi lah saya tanya. Okey, untuk topik yang kita belajar ini, krisis keluarga, so ada apa-apa tak yang part-part kita belajar tu korang tak faham? Tak ada. Tak ada ya? Govani? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya ingat pertemuan kita setakat ni dulu. Tengok besok, kalau tak ada apa-apa, kita akan buat satu lagi kelas 1 jam. Okey. Untuk cover balik. Kalau boleh saya nak selesaikan korang ni awal sikit. Dah bagi cukup jam. Nak selesaikan awal. Okey, apa-apa besok saya akan maklum macam tadi. Okey. So, terima kasih kepada dua-dua, Govani dan Caesarean, kerana luangkan masa untuk kelas ni ya. So, pulak lah untuk korang dua-dua. So, kita jumpa lagi. Ada apa-apa nanti untuk besok saya akan maklum kemudian. Okey, so terima kasih. So, good luck. Ustaz. Sama-sama Ustaz. Okey. Ustaz. Okay, bye.